Hari ini kita akan belajar tentang pencernaan makanan. Apakah maksud proses pencernaan? Pencernaan ialah proses menghancurkan makanan menjadi cebisan yang lebih kecil supaya nutrien daripadanya boleh diserap semasa melalui urutan aliran makanan di dalam badan. Daripada maksud proses pencernaan, kita dapati bahawa kita tidak dapat terus menyerap nutrien daripada makanan. Oleh itu, makanan harus dicerna terlebih dahulu. Mari kita ingat kembali pelajaran yang lepas. Urutan aliran makanan semasa pencernaan. Bermula daripada mulut, ke esophagus, ke perut, ke usus dan akhir sekali ke tubuh. Bagaimanakah makanan dihancurkan di dalam mulut? Perhatikan gambar ini. Daripada gambar ini, kita dapati makanan dihancurkan oleh gigi, lidah dan air liur menjadi cebisan yang lebih kecil supaya lembut dan mudah ditelan. Apakah yang berlaku pada makanan setelah dikunyah dan ditelan? Perhatikan esophagus ini. Makanan dari mulut ditolak masuk ke dalam esophagus. Makanan bergerak melalui laluan esophagus yang sempit. Gerakan otot esophagus ini disebut gerakan peristalsis. Apakah yang berlaku pada makanan semasa di perut? Ini perut kita, dalam perut kita ada jus gaster. Makanan digaul dengan jus gaster dan dicerna di perut. Makanan biasanya berada di dalam perut selama 3 hingga 4 jam. Apakah yang berlaku pada makanan semasa di usus? Ini usus kecil kita. Penyerapan nutrien berlaku di dalam usus kecil. Proses penyerapan nutrien berlaku di usus kecil yang panjang. Nutrien diserap ke dalam usus. Apakah proses seterusnya? Perhatikan usus besar, ini bahagian ini, tubuh bahagian ini. Makanan tidak dihadamkan akan masuk ke usus besar. Penyerapan air, makanan dan serat tidak hadam akan disingkirkan. Sisa makanan mengeras dan menjadi tinja dan dibuang melalui dubur. Seterusnya, kita lihat perbuatan yang mengganggu pencernaan. Gambar menunjukkan seorang murid sedang berlari sambil memakan ayam. Apabila murid ini berlari, kesannya ialah murid tersebut akan termuntah. Kenapa boleh termuntah? Apabila kita berlari, kita sedang bergerak. Dan apabila kita bergerak, makanan yang terdapat di dalam perut juga turut akan bergerak. Lihat. Dalam perut kita ada jus gaster. Macam air di dalam perut. Apabila makanan di dalam perut bergerak dengan laju, maka akan menyebabkan kita termuntah. Jika murid-murid berlari selepas makan, maka murid mungkin akan termuntah.
Jadi, murid-murid harus ingat, selepas makan jangan berlari kerana ia akan menyebabkan pencernaan terganggu dan mungkin termuntah. Gambar seterusnya. Gambar menunjukkan perbuatan makan dengan gelojok. Bagaimanakah perbuatan makan dengan gelojok ini mengganggu pencernaan? Ini kerana apabila kita makan dengan gelojok, kita tidak mengunyah makanan sehingga menjadi cebisan yang lebih kecil, lembut dan mudah ditelan. Makanan masih dalam ketulan yang besar dan kita terus telan. Kita lihat. Esophagus kita ialah laluan yang sempit. Jika kita tidak mengunyah dengan betul, iaitu sehingga makanan menjadi cebisan yang lebih kecil, lembut dan mudah ditelan, kesannya ialah betul. Kesannya ialah akan menyebabkan kita tercekik. Jadi, murid harus ingat, kita tidak patut makan dengan gelojok. Sepatutnya kita harus makan dengan tertib dan mengunyah makanan sehingga menjadi cebisan yang lebih kecil. Gambar seterusnya menunjukkan perbuatan makan sambil bercakap. Perbuatan ini mengganggu pencernaan. Apabila kita bercakap sambil makan, kita tidak mengunyah makanan dengan betul, iaitu mengunyah makanan sehingga hancur, menjadi cebisan kecil. Apabila makanan belum hancur, menjadi cebisan kecil, kita terus menelan. Ini akan menyebabkan makanan tersekat dalam laluan esophagus yang sempit. Apabila tersekat dalam esophagus, ia akan menyebabkan kita tercekik. Kesimpulannya, selepas ini, cikgu berharap murid-murid jangan berlari selepas makan dan tidak makan dengan gelojok serta bercakap sambil makan. Selamat belajar. Sekian, terima kasih.